Kita mulakan suratul Qasas mulai daripada ayat 25. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'athu, maka telah datang ia akannya. Maka telah datang ia akannya ihdahuma, oleh salah seorang dari keduanya. Tamshi, ia berjalan, ala, atas, istihya, malu-malu, dalam braket tersipu-sipu. Qalat, telah berkata ia, inna, sesungguhnya, abi, bapaku, yad'uka, ia memanggil akan engkau. Liyajziyaka, untuk ia beri balasan akan engkau. Ajra, upah, ma, apa yang, sakoita, telah engkau ambilkan air, lana, bagi kami. Falamma, maka manakala, ja'ahu, telah datang ia kepadanya, waqassa, dan telah ia ceritakan, alaihi, atasnya, al-qasas, akan cerita-cerita. Qala, telah berkata ia, la tahaf, jangan engkau takut. Najaita, telah selamat engkau. Minal qaumi, daripada kaum, az-zalimin, orang-orang yang zalim. Baik, saya buat semula. Ya, kita masih ingat lagi kisah yang lalu, iaitu berkaitan Nabi Musa telah menolong kedua perempuan ini daripada kesusahan. Macam mana dia nak mengambil air, nak menunggu giliran begitu lama, sampai hampir dia pun dah putus asa dah. Kalau nak menunggu giliran lelaki habis, baru dia ambil. Nampaknya sampai malam lah, baru dapat bahagian. Jadi, Nabi Musa telah memberi pertolongan. Ceritanya dengan mengalihkan batu yang ada di tepi perigi itu. Dan dia ambilkan air daripada
ya bekas batu itu. Dia berpijak daripada bekas batu itu. Jadi Nabi Musa tak potong trip. Ya, dia tidak mengganggu barisan. Tapi dibuat barisan sendiri dengan mengalihkan batu besar yang selama ni mereka pun tak terfikir untuk mengalihkan batu besar tu. Mungkin mereka tidak berdaya untuk mengalihkannya. Jadi wallahu alam, macam mana Nabi Musa kuat, tak ada siapa tolong pun, dia sendiri alihkan. Jadi di situ dapatlah ditolong dua wanita ini. Dan setelah wanita itu pulang, dia pun berteduhlah di tempat yang redup sambil berdoa ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi fakir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berharap kebaikan daripada apa yang kau telah turunkan kepadaku. Jadi Nabi Musa mengharapkan sangat kebaikan yang Allah turunkan kepadanya. Faja'athu, maka telah datang ia ihdahuma, oleh salah seorang dari kedua perempuan tadi, tamshi alastihyai, ia berjalan atas istihya. Istihya ni kita boleh terjemah perkataan malu-malu. Kalau atas masdar nanti lain bunyi dia. Tahu tak masdar macam mana daripada malu? Malu kemaluan, atas kemaluan. Jadi tak sedap bahasa dia. Sebab itu kena terjemah atas malu-malu, atau tersipu-sipu. Kalau kita gunakan bahasa masdar, kita punya bahasa dah tak cantik dah. Tak sedap. Jadi dia berjalan, jelah tak kenal kan, tak kenal. Jadi dia jumpa tu memang segan lah, bahasa kita segan sangat lah, nak segan, tapi bapak dia suruh. Jadi kalau telah berkata ia perempuan ni, wanita ini, ini yang dikenal namanya Safura. Safura ni lah yang datang ni. Inna abi yad'uka, sesungguhnya bapaku ia memanggil akan engkau. Lihat ziyaka, untuk ia memberi balasan kepada engkau, ajro, akan upah, masa qaita, apa yang engkau telah beri minum, lana, engkau telah ambilkan air lana bagi kami. Maknanya dia punya mesej tu, bapak panggil awak. Macam tu rasa tak kenal kan. Bapak panggil awak suruh datang rumah, kata dia nak bagi upah kat engkau. Sebab engkau tolong kami ambilkan air. Bahasa dia macam tu lah. Falamma ja'ahu, maka manakala telah datang ia kepadanya, mana ringkasannya, Nabi Musa pun datanglah jumpa bapaknya. Itu falamma ja'ahu tu, maknanya ringkasannya macam tu. Maka manakala telah datang ia kepadanya, wa qasa alaihil qasas, dan telah menceritakan ia akannya, ke atasnya akan kisah-kisah. Nabi Musa pun ceritakanlah cerita kisah dia macam mana dia lari ke negeri Nabi Shu'aib ini, atau di Madian ni, dia lari. Dia ceritakanlah kisah dia membunuh tu ni. Jadi dia dah nak dibunuh, dia takut. Qala, telah berkata ia, bapa Safura ni, la tahaf, jangan engkau takut. Najaita minal qaumiz zalimin, telah selamat engkau daripada kaum orang-orang yang zalim. Maknanya sekarang Nabi Musa bukan di Mesir. Nabi Musa dan negeri lain. Macam contohnya orang Malaysia ni bersalah, dilari ke Thailand. Thailand dan negeri lain. Jadi orang Malaysia tak boleh lagi nak tangkap dia kat Thailand. Macam itulah cara nak mereka Nabi Musa selamat. Kerana dia pergi ke Madian, bukan di Mesir lagi. Jadi kata bapa Safura ini, jangan engkau takut. Engkau sekarang sudah selamat daripada mereka. Itu maksudnya. Jadi kita tahu tak siapa bapa Safura ini? Bapa Safura ni Nabi Shu'aib.
Ini Nabi Syuaib. Jadi artinya perjalanan Nabi Musa kerana Allah ni pun Allah telah atur, ya, sehingga bertemu seorang yang dikatakan Nabi juga. Dengan sebab musabab dia tolong perempuan tadi, ya, dia ditemukan dengan Nabi Syuaib. Jadi begitulah kalau kita berjalan tawakal ala Allah, ya, bertawakal kepada Allah, ya. Terkadang ya apa yang kita lalui itu, ya, seolah-olah ya sesuatu yang tidak dirancang. Ya, kita jumpa itu, jumpa ni, semua ya seolah Allah temukan kita. Ya. Seolah-olah ya yang kita, Allah telah mendorong kita untuk bertemu itu dan bertemu ni, menemui itu, menemui ini. Macam itulah, ya. Kalau kita tawakal Allah. Begitu juga dengan Musa. Ya, perjalanannya hanya tawakal Allah. Dia tak tahu mana nak dituju pun dia tak tahu. Hanya dia nak, yang penting dia keluar daerah Mesir. Ya. Sampai sama lagi ayat yang seterusnya, ayat 26. Qalat telah berkata ia. Dahuma oleh salah seorang dari keduanya. Panjang sikit, ya. Oleh salah seorang dari keduanya. Ya abati, wahai abapaku. Istajirhu. Ini bahasa dia, istajirhu. Kita bahasakan, ini fi'il amar dia. Istajir tu fi'il amar. Ya. Mintalah. Mintalah ia ambil upah. Mintalah ia ambil upah. Dalam bracket, minta jadikan dia buruh. Minta jadikan dia buruh. Inna sesungguhnya khair sebaik-baik man orang yang istajarta. Ini madi tadi amar, ya. Istajir tadi amar. Ini madinya istajarta. Dia ke atas. Jar ta. Kalau seorang jaro. Kalau engkau jarta, ya. Kalau aku jartu, ya. Jadi istajarta, telah engkau ambil upahan. Telah engkau ambil upahan. Dalam bracket minta jadi buruh. Al-Qawi, orang yang kuat. Al-Amin, orang yang kepercayaan. Baik, ya. Al-Kisahnya, bahawa Nabi Musa alaihissalam datanglah ke rumah, ya, bapa perempuan tadi
yang sebenarnya perempuan tadi itu, bapa perempuan tadi adalah Nabi Syuaib. Ya. Di situlah dia dijadikan sebagai tetamu. Dia diberikan makan dan minum. Ya, memanglah kelaparan betul Nabi Musa. Ya. Jadi diberikan makan dan minum dan berbual-bual, bercerita-cerita. Ya. Lalu didengarlah oleh kedua perempuan ini. Ya, mak bapak dia berbual dengan pemuda ini, iaitu Nabi Musa. Jadi kata salah seorang, qalat ihdahuma, telah berkata ia oleh salah seorang keduanya. Bila dia dah tahu Nabi Musa ni, ya, dia lari daripada negaranya. Ya. Memang dia sebatang kara. Jadi, ya, ini cadangan, ya, cadangan si anak ni. Ya abati, istajirhu, hai bapaku, ya, ini istajirhu, mintalah ia ambil upah, ataupun jadikanlah ia buruh. Macam tu bahasa kita. Wahai bapaku, mintalah dia jadi buruh. Macam tu. Inna khaira man istajarta, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau ambil upahan, atau engkau jadikan buruh, al-qawiyyu amin, orang yang kuat lagi kepercayaan. Jadi dia nampak pemuda ni memang seorang yang baik, jujur pada pandangan si anak ni. Ya. Baiknya dia sekarang sebatang kara, dia bolehlah gantikan dia jadi buruh jaga kambing. Ya, selama ni anak perempuan ni lah yang jaga kambing. Ya, jadi jadikan dia sebagai buruh untuk jaga kambing. Jadi kita ingat, ya, jangan kita remehkan orang jaga kambing, ya. Ya, yang bela kambing, jaga kambing ni adalah pekerjaan-pekerjaan mulia para nabi. Nabi Muhammad juga pernah mengembala kambing. Ya. Nabi Musa ceritanya juga adalah pengembala kambing. Ya, jadi kita, ya, jangan remehkan, ya, orang yang mengembala kambing, sebab itu adalah di antara kerja-kerja, ya, para rasul dulu. Rasul pernah, ya, bekerja, ya, sebagai pengembala. Ya. Jadi ini cadangan si anak ni. Ya. Kalau nak jadikan buruh, tentulah orang yang kuat. Dia tengok Musa memang kuat. Tengok batu ditolak seorang. Ya. Lain tak berani nak tolak, dia seorang ni tolak, alihkan batu tu. Dia dah nampak kuatnya Musa ni. Yang kedua, orangnya nampaknya jujur, amanah. Ya. Itu pandangan si anak. Tapi apa pandangan bapak pula? Ya, baik, sama lagi. Qala, telah berkata ia, ini sesungguhnya aku, uridu, aku berkendak, an, bahawa, unkihaka, aku nikahkan akan engkau, ihda, kepada salah seorang, ibnatayya, dua anak perempuanku, dua anak perempuanku, hataini, dua orang ini, ala, atas, an, bahawa, tak juroni, engkau. Di sini kadang kita nak manakan, kena cari bahasa-bahasa yang cantik sikit. Engkau ambil upah kepadaku. Sebab kita kaitkan dengan
Rasul, ya, Nabi Musa ni. Jadi kadang kita kena cari bahasa-bahasa. Engkau jadi buruh aku. Kasar pula, yang tak sedap, ya. Jadi kita boleh bahasakan, engkau ambil upah kepadaku. Samaniyah, 8. Hijaj. Hijaz, tahu tak perkataan hijaz ni daripada makna musim-musim haji. Hijaz, ya, daripada haji. Ya, 8 musim haji. Bracket tulis tahun. Fa'in, maka jika atmamta telah engkau sempurnakan. Telah engkau sempurnakan asron 10. Bracket tahun. Famin, maka daripada indika sisi engkau. Wama, dan tiada. Uridu, aku berkendak. An, bahawa. Asyuqa, aku menyusahkan, atau lainnya, aku memberatkan. Aku memberatkan alaika, atas engkau. Satajiduni, bakal engkau dapati akan daku. In, jika. Sya Allah, telah berkendak oleh Allah. Minas solihin, daripada orang-orang yang soleh. Qala, satu lagi, ya. Qala, telah berkata ia. Ayat 28. Qala, telah berkata ia. Zalika, itu. Baini, di antaraku. Wa bainika, dan di antara engkau. Di antaraku dan di antara engkau. Ayyama, yang mana jua. Al-ajalaini, 2 tempoh. Qadha, itu telah aku sempurnakan. Fala udwana, fala, maka tidak ada. Udwana, permusuhan. Dalam bracket boleh bahasakan tuntutan. Tuntutan. Alaya, atasku. Wallah, dan Allah. Ala, atas. Ma, apa yang. Nakulu, kita katakan. Wakil, yang jadi saksi. Wakil ni kadang mana yang menjaga, kadang mana yang jadi saksi. Jadi sini sesuai kena yang jadi saksi. Allah jadi saksi, kita katakan. Macam tu. Ya. Jadi wakil boleh diterjemah dengan makna, ya, yang menjadi saksi atau yang memelihara, ya. Tapi kita boleh katakan Allah tu jadi saksi yang apa yang kita katakan. Biasa mas mula, ya. Apa ceritanya? Dia bapaknya pula. Sekarang ni pandangan si anak macam tadilah. Tadi pandangan si bapak pula. Seorang
ya, pemuda atau bujang duduk rumah dia. Zaman tu juga, ya, sama dengan zaman kita juga, ya. Kalau ada orang lain duduk kat rumah kita, orang bujang rumah kita, kita ada anak dara contohnya, ya. Jadi bukan saudara, bukan apa duduk rumah kita. Ya, jadi perkara tu boleh sumbang. Masyarakat pandang sumbang. Ya, samalah, ya. Kejadian ini pada Nabi Nabi Syuaib, ya. Jadi kalau si Musa tu duduk rumah dia, sedangkan dia ada dua anak dara contohnya. Sudah tentulah perkara ini dipandang oleh masyarakat pekerjaan yang sumbang dan kemudian jadi tomahan kepada masyarakat. Jadi cara nak menyelesaikan, dia nikahkan saja Musa dengan anak dia. Ya, bila dinikahkan ada hubungan nikah. Ya, jadilah dia menantu. Maknanya tidak adalah sumbang dipandang oleh masyarakat kelilingnya. Ya. Inilah pandangan Nabi Syuaib. Ya. Qala telah berkata, ya inni uridu an unkihaka ihda natayahataini. Ya, sesungguhnya aku berkehendak bahawa aku nikahkan akan engkau wahai Musa kepada salah seorang, ya, dua anak perempuanku, dua orang ini, ala atas antajuroni, bahawa engkau ya ambil upah kepadaku samaniyah hijaj 8 haji, musim haji. Dulu, ya, dia sebut tahun, dia sebut haji bila musim haji 1 tahun, musim haji 1 tahun. Macam tu, ya. Jadi kita maksud 8 haji ni mana 8 tahun. Kerana dia punya tanda dia bila dah masuk musim haji dia dah kira dah masuk tahun. Macam tu, dah masuk 1 tahun. Jadi itu disebut hijaj daripada perkataan haji, ya. Jadi kita bahasakan 8 tahun lah. Fa in atmamta 10 fa min indika, maka jika telah engkau sempurnakan 10 tahun, maka daripada sisi engkau. Mana kalau engkau nak sambung sampai 10 tahun, aku hanya bagi 8 tahun. Kalau engkau nak sambung 10 tahun, tu terpulanglah. Ya. Wa ma uridu an asyqa alaika, dan tidak aku berkehendak bahawa aku memberatkan ke atas engkau. Satajiduni, bakal engkau dapati akan daku insya-Allah minas solihin, daripada orang-orang yang soleh, ya, kata Nabi Syuaib. Ini kak nak tahu buruh ni apa? Buruh, dia jadi buruh ni ialah hantaran. Amai hantaran, mas kahwin. Mas kahwinnya engkau jadi engkau bekerja dengan aku selama 8 tahun. Itulah sebagai mas kahwin, engkau kahwin dengan anakku. 8 tahun. Bukan murah tu. Ya, mas kahwin, ya. Bukan RM80. Ya. 8 tahun mas kahwinnya. Tapi kalau engkau nak cukupkan 10 tahun, terpulang. Itu mas kahwin dia berkahwin dengan anaknya. Jadilah dia sebagai, ya, pekerja bapaknya selama 8 tahun atau 10 tahun. Apa kata Musa? Qala telah berkata, ya zalika baini wa bainaka. Telah berkata, ya itu di antaraku dan di antara engkau. Mana perjanjian ini antara aku dan antaramu. Ayyamal ajalaini, yang mana dua tempoh qada itu telah aku, ya, putuskan atau selesaikan. Fala udwana alayya, maka tidak ada permusuhan atasku. Atau bahasa kita senang, mana satu saya cukupkan tempoh tu 8 ataupun 10. Ya, kalau aku cukupkan 8 pun tak salah, kalau aku cukupkan 10 pun, ya, tak salah. Itu tidak ada tuntutan ke atasku lagi. Jangan dituntut lagi. Mana tak ada permusuhan tu, bahasa kita sedapkan sikit, mana tidak ada tuntutan. Wallahu ala ma naqulu wakil, dan Allah atas apa yang kita katakan yang menjadi saksi, kata Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa memang dia tak boleh balik. Kalau balik memang dibunuh. Jadi Nabi Musa kena, ya, merelakan keadaannya. Ya, dia terpaksa duduk di negeri Nabi Syuaib ini, dan, ya, untuk menghilangkan sumbang mahram,
ya, maka ya itulah cadang yang baik dikahwinkan. Itu Nabi Musa kahwin dengan Safura, nama perempuan itu Safura. Ya, isteri dia Safura. Ya. Inilah kisah ya Nabi Musa kalau nak tahu ya. Jadi perjalanan itu seolah-olah ia sudah dilorongkan oleh Allah ke satu lorong yang tepat ya. Iaitu ya, dia jumpa dengan orang yang soleh, sama solehnya, iaitu Nabi Syuaib juga Nabi, Nabi Musa juga adalah Nabi ya, dan Rasul. Baik, kita semak dulu kita punya tata bahasa yang dibuat hari itu ya, agaknya betul ke tidak ya. Kita semakkan. Kejap ya, saya buka mic. Okey, boleh buka mic. Kita punya latihan hari itu boleh sebutkan. Qaf, ta, lam, lagi. Nun, sod, ha. 3. Kha, ra, jim. Kharajim. Okey, sekarang ni qaf talam kalau rubai macam mana? Aktala. Yang pertama ialah aktala ya. Jadi kita selesaikan dulu kedudukan aktala. Aktala mudhari'nya apa? Yuktilu. Masdar dia iktalan. Untuk wazan rubai ini yang untuk wazan rubai bagi masdar yang pertama ni, masdar pertama ni ada alif ya. Iktalan ada alif. Tapi wazan yang ketiga dia tak ada alif, tak ada alif awal. Tapi bunyi macam sama. Ni awalnya tak ada alif. Untuk wazan yang ketiga lah. Wazan 3. Qatala di kitalan. Masdar dia. Ta tu ada alif tengah, awal. Awal dia tak ada. Itu nampak beza sikit. Ya. Bunyi macam sama. Tapi awal dia tak ada alif. Ya. Okey. Kita habiskan dulu. Aktala yuktilu iktalan amar. Aktil. Nahi la tuktil. La tuktil. Isim fa'il muktilun. Isim maf'ul muktalun. Muktilun, muktalun. Madhi majhul uktila. Mudhari' majhul tak ada tuk, ya. Guna ya. Yuktalu. Guna ya. Ya. Bukan guna ta. Mudhari' majhul. Okey, wazan 2. Qaf, talam, qatala. Ada sabdu ya. Qatala mudhari'nya yuqatilu. Masdarnya taktilan. Amar qatil. Qatil. Kajun buka mic. Kajun kena buka mic. Tak buka mic, tak keluar suara. Ya, qatil. La tu nahi la tuqatil. La tuqatil. Isim fa'il muqattilun. Isim maf'ul muqattalun. Madhi majhul
Kutila. Mudhari' majhul. Yuqattalu. Yuqattalu. Okey, ni wazan 2 ya. Wazan 3. Qatala panjang. Qatala mudhari'nya yuqatilu. Qatala yuqatilu. Masdarnya qitalan. Dia tak ada alif awal. Qitalan. Ya, amar. Panjang. Qatil. Ada alif. Alif tu memang itu wazan dia. Qatil. Nahi la tuqatil. Isim fa'il muqatilun. Isim maf'ul muqatalun. Muqatilun. Madi majhul. Qutila. Mudhari' majhul. Yuqatalu. Okey, sahih. Qutila ada waw. Qaf waw. Qutila. Talam. Qutila. Okey, kita tengok tamrin yang kedua. Nasoha. Ansoha. Ansoha kan? Ansoha. Mudhari'nya apa? Baris depan. Yunsihu. Yunsihu. Ya, masdar dia insohan. Amar ansih. Nahi la tunsih. Isim fa'il munsihun. Betul. Isim maf'ul munsahun. Madi majhul unsiha. Ya. Unsiha. Mudhari' majhul yunsahu. Okey, tamrinnya wazan 2. Wazan 2 apa bunyinya? Ya ada sabdu. Nasoha. Mudhari'nya yunasihu. Masdarnya tansihan. Untuk wazan 2, amar dia ada ta ya. Tansihan. Ya. Tansihan. Ada? Tansi ada ya. Sod ya ha alif. Tansihan. Amar? Nasih. Nahi? La tunassih. Isim fa'il munassihun. Isim maf'ul munassahun. Madi majhul bukan nas, nusiha. Mudhari' majhul yunassahu. Okey. Wazan 3 apa bunyinya? Panjang. Nasoha. Okey. Ada alif. Nasoha mudhari'nya yunasihu. Masdarnya nisohan. Bari bawah. Nisohan. Amar dia jangan ada sabdu. Nasih. Mana ada? Ada ya? Oh, ada ke? Ada alif. Nasih. Ini wazan 3 kan?
Wazan 3 lain dengan wazan 2. Wazan 2 ada sabdu. Wazan 2 ada sabdu. Wazan 3 tak ada sabdu, ada alif. Nasih. Nahinya la tunasih. La tunasih. Ada alif. Ada alif. Alif tu sebagai wazan awal tu, tak boleh buang. Ya. Dia hilangnya pada masdar je. Pada masdar tak nampak alif lagi. Okey, nasih la tunasih. Isim fa'il munasihun, masih ada alif lagi. Munasihun. Isim maf'ulnya munasahun. Amar madi majhul nusiha. Mudhari' majhul ada waw. Amam yunasahu. Ya. Okey. Lulus. Wazan. Itu masih lulus lagi tu. Masih lulus lagi. Baik. Yang akhir, tamrin akhir ahroja. Ahroja mudhari'nya yuhriju. Ya, masdarnya ihrajan. Okey, amar ahrij. Nahi la tukhrij. Isim fa'il mukhrijun. Isim maf'ul mukhrajun. Madi majhul ukhrija. Mudhari' majhul yukhraju. Okey. Wazan 2 bunyinya apa? Ada sabdu. Kharraja mudhari'nya yuharriju, masdar tahrijan. Isim fa'il amar. Sorry. Amar. Kharij. Nahi la tukharrij. Isim fa'il muharrijun. Isim maf'ul muharrajun. Madi majhul khurrija. Mudhari' majhul yuharraju. Okey, ini wazan yang kedua. Wazan 3 bunyi apa? Kharaja. Mudhari'nya yukhariju. Masdarnya hirajan. Amar kharij. Kharij. Nak tahu fi'il amar, tengok fi'il madi. Fi'il madi apa? Kharaja. Tak, kharaja. Kharaja. Kalau nak jadikan fi'il amar, bunyikan bawah je. Kharij. Sebab itu jadi tak salah lah. Kalau nak buat fi'il amar, tengok dia fi'il madi. Fi'il madinya baris atas ahroja. Apa ni ahroja? Kharaja. Amarnya bunyikan bawah. Kharij. Amar kan mati. Jadi kharij ke bawah. Semua sama. Contohnya ahroja. Ahroja, amar, ahrij. Bunyikan ke bawah. Kalau horroja, horrij.
Semua bunyi bawah. Dia jadi apik lamar. Ya. Jadi tak salah lah. Kalau kita pel amar salah, kita tak tengok pel madi. Itu ya jawapannya. Kena tengok pel madi dia. Madi ada alif. Roja, panjang. Roja. Amarnya pun ada. Rij. Macam tu. Okey, tadi kita dah sampai PL amar. Rij. Nahi dia. La tu rij. Isim fa'il. Muharijun. Isim maf'ul. Muharajun. Muharijun. Muharajun. Madi majhul. Khurija. Mudhari' majhul. Mesti ada waw. Sebab nak bariskan dhammah. Nak bariskan dhammah, alif kena tukar jadi waw. Baru boleh jadi dhammah hu. Kalau tak ho. Jadi khurija. Mudhari' majhul. Yuharaju. Ya. Ini namanya ialah bab rubai. Bab 4 huruf ya. Jadi rubai. Jadi dalam segi makna ya tengok ahraja dengan kharaja. Ahraja dengan kharaja makna sama ya. Telah mengeluarkan ia. Jadi ahraja dengan kharaja telah mengeluarkan ia. Disebut muta'addi, melampau. Muta'addi. Muta'addi. Melampau. Jadi kalau jumpa 4 huruf, kita jangan terjemah lazim. Lazim ni makna biasa. Contohnya lazim daripada 3 huruf, kharaja. Kharaja 3 kan? Jadi kharaja maknanya keluar saja. Telah keluar ia. Tak ada telah mengeluarkan ia. Telah keluar ia. Kalau 3 huruf, kharaja. Ulang balik. Kalau kharaja apa maknanya? Telah keluar ia. Bila jadi 4 huruf, telah mengeluarkan ia. Kan ada beza. Ada medekan tambahan dia. Kalau lazim, mana asal. Mana asal keluar. Telah keluar ia. Tapi kalau 4 huruf, dah mengeluarkan ia. Tapi kalau wazan 3 ada baris alif, tegak macam tu, baris tegak macam tu. Itu tak boleh terjemah mengeluarkan saja, salah. Jadi kena makna berganda. Telah keluar mengeluarkan ia. Yang panjang tu lah kharaja tu. Yang ada alif kharaja. Kan panjang tu, panjang. Kan wazan ada 3 yang kita belajar. Untuk 4 huruf ni. Untuk 4 huruf, kan ada 3 wazan. 1 ahraja. 1 kharaja. 1 lagi kharaja. Kharaja ni yang lain makna. Ahraja dengan kharaja yang ada sabdu, wazan 2. Wazan 1, wazan 2. Sama makna. Sama. Wazan 3, jangan terjemah 1, salah. Terjemah mengeluarkan saja salah. Telah keluar mengeluarkan ia. Macam tu. Macam tu terjemahan dia. Kalau makna main, telah bermain-main ia. Kena macam tu. Telah bermain-main ia. Kalau wazan dia, wazan yang ketiga. Wazan ketiga ni. Ya. Jadi untuk rubai ni, saya tamatkan sampai situ. Bab rubai. Dan kita masuk bab khumasi. Bab 5 huruf ya.
Khumasi ni 5 huruf. Jadi saya akan hantar pada WhatsApp nanti, tiru kat situ. Tapi dia tak sama dengan 4 dia. Satu contoh untuk nombor 1. Contoh nombor 2 untuk nombor 2. Jangan contoh 1 buat sampai 3, 4, 5. Macam ni contoh 1 boleh buat 3 kan? Yang kita belajar ni, satu contoh, ya. Horoja jadi ahroja, horoja, horoja. Sampai 3 kan? Sampai 3. Tapi nanti yang rubah yang 5 huruf, contoh 1 untuk nombor 1 saja. Untuk wazan 1 saja. Jangan salah faham. Nanti banyaknya nak suruh buat latihan. Salah. Nombor 1 untuk wazan 1. Nombor 2 untuk wazan 2. Macam tu. Semuanya ada 5 wazan. Ada 5 wazan. Tapi nombor 1 untuk 1, nombor 5 untuk 5. Macam tu. Bukan 1 buat 5. Macam ni 1 buat 3 kan? Macam yang kita belajar ni 1 buat 3. Yang wazan untuk khumasi ni 1 untuk 1. Jangan buat satu contoh nak buat sampai 5 wazan. Salah. Wazan contoh 1 untuk 1. Wazan untuk 2 2. Ya. Dia punya tamrin dia, latihan dia sebelah bawah sekali nanti. Saya tunjuk, saya bagi sebelah bawah sekali, tengok ada 1 2 3 4 5. Nanti yang atas tu wazan. Jadi ikut wazan yang dibagi itu. Itu saja. Okey ya, faham. Okey, sekadar itu dulu. So hari ini insya-Allah mudah-mudahan kita dapat manfaatkan. Untuk ayat latihan terjemahan sampai ayat 32. 32 ya. Okey insya-Allah. Okey, sekadar itu dulu. Sadaqallahul azim.